masuk, silakan duduk. Okey. Awak selesa ke duduk macam tu? Ya, selesai. Kalau awak sakit kaki ke, sakit badan ke, lengan ke, awak bagi tahu je saya, okey? So, macam mana perjalanan awak pagi ni? Semuanya jalan lancar? So far so good, semuanya berjalan dengan lancar. Okey, awak dah sarapan ke pagi ni? Belum, saya tak sempat nak sarapan sebelum saya datang sini. Awak nak sarapan dulu ke sebelum kita mulakan sesi kita pagi ni? Tak apa, saya sebenarnya jenis yang tak makan pagi pun. Tak apa. Okey, tak apa. Okey, sebelum kita mulakan sesi kaunseling ni, ada beberapa perkara yang saya perlu bagi tahu awak terlebih dahulu. Okay, sepanjang sesi kaunseling ni, semua maklumat yang dikongsikan oleh awak dan saya tidak akan diberitahu kepada mana-mana pihak. Senang cerita, dia adalah private and confidential lah. Masalahnya hanya klien dan saya saja tahu. So, yang tahu ni memang kita berdua saja. Okey, untuk saya difahamkan, ini adalah sesi kaunseling pertama awak. Okay, saya boleh nampak awak nervous sedikit dan awkward. Tapi tak apa, pengalaman pertama memang macam tu. Mana-mana yang duduk di kursi ni, yang pertama sekali memang akan nampak nervous. Okay, tapi tak apa. Take your time. Okay, kat sini no paksaan. Tak ada paksaan untuk awak meluahkan masalah awak. Itu semuanya at your own pace. Okay, so sementara tu saya akan kenalkan diri saya dulu lah. Okay, saya Dr. Nursyada binti Abdullah, merupakan kaunselor berpengalaman selama 3 tahun di universiti ini. So, sebelum kita proceed, boleh ke kalau saya tanyakan tentang maklumat ringkas tentang diri awak? Nama, umur, pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau awak tak selesa, tak apa. Awak beritahu je info kat saya supaya kita boleh rest sekejap before kita proceed to the next session. Okey je, saya boleh je beritahu sedikit pasal saya nanti. Okey. Selain tu, saya nak beritahu juga tujuan dan matlamat kita mengadakan sesi kaunseling yang pertama ni. Okey, di mana tujuannya adalah saya sebagai kaunselor akan membantu awak untuk menyelesaikan masalah awak. Selepas awak menceritakan segala masalah awak, saya akan memberikan pendapat awal saya terhadap masalah awak. Dan selepas tu, saya akan sharekan pula saya punya cadangan dan nasihat yang boleh saya bagi kepada awak. Awak okey ke macam tu? Okey. Okey. Kalau macam tu, sekali lagi saya nak ingatkan sebelum kita mula sesi ni. Sesi ni adalah sesi kaunseling. Bukanlah satu paksaan, and dia lebih kepada sesi luahan daripada isi hati awak sendiri. So, sesi ni terpulang kepada awak apa yang awak nak cerita, dan saya tak akan judge apa jenis masalah awak. Okey. Awak boleh ke macam tu? Boleh. Sebelum tu, bolehkah awak kenalkan diri awak, nama, umur, pekerjaan dan sebagainya, supaya saya tahu sedikit tentang awak. Okey, nama saya Nurul Hawa binti Nasruddin. Saya berumur 23 tahun dan ini merupakan sesi kaunseling pertama saya lah seperti yang doktor beritahu tadi. Dan saya merupakan pelajar semester 5 di universiti ini. Okey. So, macam awak beritahu tadi, ini adalah sesi kaunseling awak yang pertama. So, is awak sendiri willingness untuk datang berjumpa dengan saya? Am I right? Betul, willingness saya untuk datang. Tapi sebenarnya ini adalah suggestion daripada pensyarah saya lah untuk seek for help. Untuk datang jumpa doktor, minta nasihat dan pendapat. Oh, you must have a big encouragement to do so. Honestly, betul sangatlah. It takes a lot of thinking untuk saya datang sini. Especially macam saya tak familiar dengan counselling, saya tak tahu proses counselling macam mana. Dan saya tak tahu pun sejujurnya saya ada masalah ketagihan kepada gadget. That is why saya punya pensyarah suruh saya seek for help lah. Dan apa yang saya boleh kongsikan sebenarnya, daripada saya kecil, saya merupakan seorang yang selalu belajar. Circle saya pun, kawan-kawan saya pun selalu belajar.
Dan game tu is not part of my thing lah. Bukanlah saya jenis yang main game. Mungkin lah yang simple-simple je, tapi most of the time saya tak main game lah. Dan parents saya pun bukanlah jenis yang push saya untuk belajar. Tapi mereka macam pantau lah saya punya akademik dan apa aktiviti saya. Dan recently I was exposed to game. Dan game-game yang saya tak pernah jumpa lah, macam PUBG, Mobile Legends. Mungkin doktor tak pernah dengar, tapi I was exposed to that game. Dan sejujurnya saya tak tahu saya addicted, tapi saya main game tu daripada pagi sampailah saya I lost track of time. Sampai saya lupa nak makan, saya lupa nak tidur. Sebab saya sebenarnya seorang yang kompetitif. Saya sangatlah macam kalau dalam satu benda saya nak dapat yang terbaik. Dan dalam game-game tu dia macam ada level. Jadi saya nak capai level yang tertinggi. Tapi saya tak sedar pun sebenarnya saya main tu sampai saya lupakan like basic macam tidur, makan. I see. So saya confirmkan balik, okay? Awak mula di-expose kepada game tu. So first awak main hanyalah sebab suka-suka. Tetapi lama kelamaan awak jadi addicted dengan game tanpa awak sendiri sedar. Betul. Mula saya memang main suka-suka untuk hilangkan stres. Saya rasa macam main game tu adalah cara saya keluar daripada stres belajar. Tapi circle saya, macam kawan-kawan saya, pasaran saya, tiba mula macam dia start tu macam nagging saya, kenapa main game banyak sangat. Tapi saya rasa macam apa yang saya main tu tak kacau pun mereka, tak kacau pun diorang. Jadi kenapa diorang perlu kacau saya macam bagi pendapat tak perlu main game. Like that is my life. I don't think what I did tu salah pun. Saya hanyalah hilangkan stres saya melalui game tu. Okay, saya faham. So bila awak sedar yang awak sebenarnya addicted dengan game? Okay, seperti yang saya beritahu doktor, pada awalnya saya memang tak rasa saya addicted pun, saya tak sedar pun. Sampailah saya punya markah peperiksaan sangatlah berbeza daripada sebelum ni. Sebelum ni saya boleh katakan seorang yang high achiever lah. Saya dapat keputusan yang cemerlang. Tapi suddenly recently saya punya keputusan sangatlah jatuh, sangatlah teruk, sampai parents saya pun kecewa. Parents saya pun macam marah lah dengan saya. Kenapa tiba-tiba keputusan saya like sangat berbeza dengan sebelumnya. Dan saya pun sejujurnya terkejut dengan keputusan tu. Saya tak expect saya akan dapat seteruk tu. Dan there's one day saya pergi ke kelas dan kebetulan phone saya mati, bateri saya habis. Saya cuba untuk bercakap dengan kawan-kawan saya, circle yang saya selalu bercakap, spend time. Tapi kawan saya layan saya indah tak indah. Jadi saya macam terfikir, kenapa boleh sampai tahap kawan saya tak nak layan saya. Rupanya saya sedar yang saya ada group project dengan mereka, tapi saya abaikan tugas saya, yang role saya dalam group project tu. Dan saya tidak langsung mereka juga terkesan dengan saya punya addiction main game tu. Itulah cara saya macam it was a bit too much. I was addicted to that game. Saya faham apa yang masalah awak yang alami. Okay, saya akan kongsikan saya punya pendapat awal. Okay? Kalau apa yang saya kongsikan ni adalah bertentangan dan bercanggahan daripada masalah awak, ni adalah untuk saya fully faham apa yang masalah awak hadapi. Awak boleh cakap je dengan saya. You can stop me, okay? Okay, pada pandangan saya, masalah addicted yang awak alami yang awak hadapi untuk main game ni boleh dikatakan serius. Sebabnya awak sendiri cakap awak sampai lupa nak makan, lupa nak tidur. Padahal makan dan tidur adalah asas basic kehidupan kita. Itu adalah rutin harian kita yang kita lakukan tiap-tiap hari. Tapi benda basic pun awak boleh lupa. Ini ke pula benda-benda lain. Macam saya cakap, saya faham awak punya
awak punya keseronokan untuk main game tu. Bila kita ni dah seronok nak main game, kita lupalah semua benda. Kita macam, oh yang awak fikir awak nak main. Awak lupa apa yang terjadi dengan orang keliling awak. Awak lupa apa yang jadi kat parents awak. Awak macam, okay, it's a game, it's my life. Oh, no, you cannot do that. Because you adalah seorang pelajar and you adalah seorang anak. You bukan hidup in your own world only. You hidup society. Maksudnya you ada circle lain, you ada orang yang sentiasa bersama dengan you and you have to pay attention to them. So apa yang saya boleh cakapkan, masalah awak ni memang boleh dikatakan serius. Memang agak berat lah sebenarnya. Itu saya boleh buat dapatan awal saya terhadap masalah awak ni. Okay, tu pendapat doktor dan saya terimalah pendapat tu. Betul, adalah masalah yang serius, sampai efek orang sekeliling saya sekali. Tapi sejujurnya saya dah cuba untuk keluar daripada addiction tu, tapi sangatlah susah sebab saya rasa game tu dah jadi like part of my life. Itu dah jadi satu kebiasaan. Saya dah main daripada pagi sampai ke petang. Tiba-tiba saya nak stop, sangatlah susah. Jadi boleh ke doktor bagi cadangan untuk saya? Okay. Saya akan cuba bagi cadangan kepada awak, tapi untuk atasi masalah ketagihan ni, dia memerlukan effort yang tinggi. Addiction ni benda yang kita nak. Macam drug. Sama lah macam tu, kita nak. Ini effort dia, awak sendiri yang kena effort lebih untuk atasi dia. Okay. You have to get hold of yourself. Masalah addiction ni kita tak boleh cut macam tu terus. Bila kita cut macam tu terus, masalah lebih besar akan lebih muncul. Okay. So cadangan apa yang saya boleh cadangkan untuk awak kurangkan addiction awak ni adalah awak try kurangkan masa bermain. Limitkan masa bermain dan fokuskan pada basic awak juga. Macam awak cakap tadi, awak lupa rutin harian awak untuk makan dan tidur. First, kurangkan masa bermain tu. Dan kalau boleh, set makan, waktu makan. Bila waktu makan tiba, you have to eat. Awak kena mula balik makan. Kalau awak kena makan, even after you makan, you sambung balik main game, it's okay. Tapi you have to try first, setkan benda-benda rutin yang wajib dulu, yang you sentiasa buat. Makan dan tidur. Mungkinlah I rasa untuk tidur tu little bit susah sebab orang yang gaming ni dia memang tak tidur pun tak apa asalkan dia dapat main game. So I faham, tapi try cut. Macam katakanlah kita normal tidur 6 ke 8 jam. Sebab gamers selalunya tak tidur. Dia orang tidur bila dia orang habis game, semua dia orang tidur. Ataupun try cut macam at first try 4 jam dulu tidur yang seimbang. Cuba try kembali normalkan balik rutin you. Okay, second ni I rasa you boleh cut game you. Contohlah sehari you boleh mampu main 10 game, 6 ke 10 game. Cuba minimizekan bilangan game yang you main. Daripada 9 ke 10 tu you try cut kepada 1 ataupun 2 game saja. So bila you cut game ni, you akan rasa macam the whole day you just play the same game. It might become a little bit boring for you, tapi ia boleh membantu dalam kurangkan addiction you terhadap game. You akan ada lebih banyak masa macam, okay lah, bosan lah, you boleh tukar game tu kepada, mungkin you akan develop hobi lain ke, macam tu. So instead of that, I rasa you boleh try juga take a break. Contoh kalau you main game sambil sejam, try take a break. Dah main, kalau you main sejam, try take a break sejam ke, ataupun tak boleh nak sejam, kurangkan kepada setengah jam ataupun 15 minit, it's okay. As long as you try. Benda ni memang susah, tapi journey dia akan jadi panjang. Tapi bila you dah berjaya keluar, you akan nampak it's a wonderful journey. Walaupun you struggle semua, you akan nampak inilah hasil titik perlu you untuk keluar daripada addiction tu. So far, ini adalah nasihat yang I rasa
you boleh ikut untuk kurangkan addiction you tu. Selain daripada tu, Cik Awa ada apa-apa lagi ke soalan? Terima kasih doktor sebab bagi cadangan dan pendapat. Saya rasa cadangan tu saya boleh ikut. Saya akan cubalah yang terbaik untuk keluar daripada addiction ni. Tapi saya nak tanya doktor, seperti yang saya cakap, saya punya hubungan dengan pencara, dengan kawan-kawan saya, circle yang saya selalu spend time tu dah jadi lain. Boleh tak doktor cadangkan macam mana saya nak membaiki hubungan saya dengan mereka? Okey, untuk masalah hubungan awak dan circle awak, saya rasa awak seorang yang pandai. Macam kita tahu, akademik awak memang cemerlang, and you adalah orang yang concern dan alert juga dengan environment you, dengan circle you. So I rasa untuk masalah parents you, kawan-kawan you ataupun siblings you, you lagi lebih mengenali mereka. So bila you lebih mengenali mereka, I rasa you ada solution you sendiri atau inisiatif you sendiri yang I rasa you boleh provide untuk you improve hubungan you dengan mereka. So you rasa apa improvement yang ataupun solution yang awak boleh kekalkan atau baik pulihkan balik hubungan awak dengan circle awak? Bagi saya, mungkin first stepnya adalah untuk saya minta maaf sebab apa yang saya buat tu secara tidak langsung memberi kesan lah pada parents saya. Mereka macam have expectation lah sebab saya memang sentiasa dapat pesan yang baik. Tiba saya kecewakan mereka, saya perlu minta maaf. Sama lah dengan kawan saya pun, saya perlu minta maaf. Saya abaikan tanggungjawab saya dalam group project. Saya tak buat saya punya part, jadi saya kena minta maaf. Dan second, saya rasa mungkin saya boleh buat aktiviti bersama. Contoh macam pergi piknik, perkara yang tak melibatkan gadget sangat, yang saya boleh bercakap, saya boleh spend time, pergi piknik, jalan-jalan, buat aktiviti macam pergi naik basikal sama-sama ke. Saya rasa Okay. Bagus cadangan awak sebabnya awak lebih kenali mereka. Macam saya cakap, awak bukanlah tak concern dengan orang keliling awak. Awak concern, cumanya maafkan saya ni. okay, tak apa. Maafkan saya doktor. tak apa. Cumanya awak bukan tak concern, cumanya fokus awak adalah nak main game. Itu adalah main fokus dalam hidup awak. Sebab tu awak boleh abaikan mereka. So bila you come to your concerns, you tahu apa you perlu buat untuk baiki hubungan you dan mereka semua. Okay. So I rasa macam masa macam mencemburui kita lah. I rasa kita kena akhiri sesi ni. Ke you ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Tak ada. Saya rasa sesi ni sangatlah membantu saya. Saya dapat pendapat daripada doktor, saya dapat cadangan apa yang saya boleh lakukan. Saya sangatlah berterima kasih lah untuk dekat doktor atas sesi ni. Okay. So I'm glad to hear that. Saya pun rasa berbesar hatilah saya dapat membantu awak untuk selesaikan masalah awak. Initially, memang semua orang akan rasa susah untuk berubah, especially addicted ni. Memang sangat susah. Tapi if you can get hold of yourself, you try. Macam saya cakap tadi, it's a wonderful journey. Cuma awak kena kuatkan sikit disiplin diri awak tu. Okay. So, saya rasa itu saja. Nanti saya akan tetapkan next jadual kita untuk sesi kedua. So kita akan follow up macam mana progress awak, nasihat tu digunakan tidak, berjaya ke tidak, atau sebaliknya lah. Kita akan bincang dalam kita punya next session. Baik doktor. Terima kasih doktor untuk sesi ni. Saya rasa sesi ni sangatlah membantu saya. Sama. So kita jumpa next time nanti ya. Okay.